رأت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-harian, ibadah merupakan salah satu asas dalam kehidupan beragama, yang mana ia perlu difahami dan juga dituruti atur caranya berdasarkan kepada ajaran daripada Nabi Muhammad SAW untuk memahami ibadah dengan lebih tepat, supaya kita dapat melakukannya dengan lebih berkesan. Perlulah kita belajar syarat-syaratnya, maknanya, dan juga rukun-rukunnya, serta perkara-perkara yang berkaitan yang kita sebut sebagai fardu ain, kewajipan ke atas semua umat Islam yang aqil baligh, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengulang kaji beberapa masalah fardu ain mengikut bab-bab yang telah diatur berdasarkan kepada kitab Safinatun Najah, kaliman Syekh karangan Al-Alim Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Safinatun Najah merupakan kitab asas ibadah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat masyhur dipelajari di tempat-tempat pengajian bersama dengan kitab Ghayatul Taqrib bagi Qadhi Abi Suja' rahimahullahu ta'ala. Maka kita akan sama-sama mempelajari kitab ini supaya kita dapat membetulkan kalau ada kesalahan yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Kata muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ini ialah muqaddimah daripada Syekh Salim rahimahullahu ta'ala. Katanya bismillahirrahmanirrahim, maknanya jelas, mudah. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan hanya dengannya jualah, hanya dengan Allah jua, nasta'in, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya waddin, di atas segala urusan agama dan urusan dunia. Maka pada muqaddimah ini boleh kita ambil beberapa kefahaman. Sebelum daripada kita masuk ke dalam pengajian fiqh, eloklah kita sama-sama memahami pengertiannya. Sedikit sebanyak mudah-mudahan dia menambahkan lagi kefahaman dan juga kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Salim rahimahullahu taala memulakan penulisannya matan Safinatun Najah ini dengan bismillahirrahmanirrahim, antaranya kerana mengikut aturan Al-Quran, yang mana susunannya dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim pada setiap surahnya, bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kepada surah yang ke-114-nya, iaitu surah An-Nas, juga dengan bismillahirrahmanirrahim, melainkan dalam surah At-Taubah. Maka mengikut dan juga meniru
aturan Al-Quran itu, maka alim ulama kita termasuklah Syekh Salim pengarang kitab Safinatun Najah ini juga memulakan penulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Antara sebabnya lagi ialah mengikut kefahaman terhadap hadis Nabi SAW, yang mana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, setiap perkara yang dianggap penting oleh agama, yang mempunyai nilai dalam agama, yang sekiranya tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kurang sempurnanya, kurang keberkatannya, kurang eloknya. Maka mengambil kefahaman daripada hadis ini, ulama kita memulakan setiap penulisan, karangan dan juga tingkah laku, tindakannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini antara sebab-sebab kenapa kita lihat dalam semua penulisan ulama kita memulakan karangan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, kerana meniru aturan Al-Quran dan juga kerana mengikut anjuran daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan hasil kerja mereka mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sempurna manfaatnya kepada semua orang. Maka kita yang membaca kitab mereka juga turut memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pengajian kita. Baik, adapun maknanya jelas. Katanya rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka puji-pujian kepada Allah ini maknanya ialah sebutan yang elok terhadap satu kecantikan yang diusahai. Maka kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana baiknya Allah kepada kita. Ulama membahagikan puji-pujian ini kepada 4 kategori. Pujian Allah kepada Allah disebut sebagai puji qadim bagi qadim, seperti mana yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah meletakkan ataupun menyebut sifat-sifat kemuliaannya, seperti disebut huwa arhamur rahimin wa huwa arhamur rahimin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah Tuhan yang paling mengasihi, Allah Tuhan yang menguasai segala-galanya. Maka sebutan-sebutan yang elok ini disebut juga sebagai pujian. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah pujian Allah kepada makhluk, juga seperti mana yang terdapat di dalam Al-Quran, mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang soleh dengan sebutan-sebutan yang baik. Contohnya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Sayyidina Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Maka ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam kategori yang kedua. Kategori yang ketiga ialah pujian hamba ataupun makhluk kepada Allah, disebut sebagai pujian baharu hadis kepada qadim. Seperti mana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala contohnya dengan kata alhamdulillah ini. Maka ini pujian hamba makhluk kepada Allah. Dan pujian yang keempat ialah pujian sesama makhluk, pujian daripada satu makhluk kepada makhluk yang lain. Seperti kita memuji sahabat kita dengan bahawasanya dia seorang yang pemurah, anak kita dengan bahawasanya dia seorang yang rajin, ayah kita seumpamanya dengan contohnya kita katakan ayah kita seorang yang sangat penyayang, dan sebahagiannya lagi. Kucing, kita puji kucing dengan contohnya kita kata kucing itu kucing yang jinak. Maka semua pujian itu daripada sama ada daripada kategori yang pertama, yang kedua, yang ketiga maupun yang keempat, hakikatnya kembalilah kepada pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pujian, walaupun pujian kita sesama kita, walaupun kita puji Allah, hakikatnya semua pujian itu ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan alhamdulillah, segala puji itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka berdasarkan kelayakan Allah sebagai pemilik sekalian alam, maka layaklah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan layaklah Allah menerima pujian kita kepada
pujian daripada kita. Kata muallifnya lagi, kata pengarangnya lagi, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan hanya dengan Allah jualah nasta'inu, kita memohon pertolongan, ala umurid dunya waddin, atas segala urusan dunia dan urusan agama. Ini juga kembali kepada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menetapkan bahawasanya segala perkara itu daripada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada satu firman Allah yang menyebut kullun min indillah, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Urusan agama kita, urusan duniawi kita, urusan harian kita, urusan ibadah kita, urusan kerja buat harian dan sebagainya, semuanya ialah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon supaya Allah mempermudahkan segala urusan kita, melancarkan segala urusan kita, menunaikan segala hajat kita. Dan Allah sebut dalam Quran, dalam satu ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Maka berhaklah dan sepatutnya lah kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dan melangsaikan segala hajat dan urusan kita. Baik, seterusnya pengarang kitab kita berdoa dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat daripada Allah Subhanahu wa taala dan salam daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas penghulu kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Maka selawat ini bermakna rahmah, kebaikan yang disertakan dengan pengagungan, penghormatan daripada Allah. Ini makna selawat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita doakan ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menurunkan selawat, Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang mengurniakan kehormatan dan keagungan, kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi semuanya, ajma'in. Maka ini berdasarkan kepada anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut bila mana sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami nak berselawat ke atas Tuhan? Dalam satu hadis sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qulu, katalah kamu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad, artinya turunkanlah rahmat yang beserta penghormatan dan juga pengagungan ke atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Nabi. Maka selawat ke atas keluarga Nabi ialah anjuran dan juga ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala selawat ke atas sahabat merupakan dikiaskan ke atas selawat ke atas keluarga Nabi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan tidak ada kemampuan illa, melainkan billahil aliyyil azim, dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maka ini dikembalikan segala cita-cita dan juga kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki keupayaan, dan kita tidak memiliki sebarang kelebihan untuk melakukan sesuatu melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyudah ataupun khatimah menggunakan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim seseolahnya merangkumkan kembali makna pujian kita kepada Allah dan juga permulaan kita dengan bismillah serta selawat kita ke atas Nabi, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan seseolahnya kita mengatakan bahawasanya Allah lah yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Kita hanya meminta dan kita tidak mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mukadimahnya. Kita masuk dalam fasal yang pertama. Pada permulaan fasal ini, Syekh Salim mendahulukan dengan akidah
iaitu perbincangan tentang rukun Islam dan rukun iman sebelum masuk ke dalam perbincangan fiqhnya, kerana ia merupakan asas dan juga dasar kepada setiap pengamalan kita. Tidak sempurna ibadah seseorang melainkan apabila dia mengenal Tuhannya. Namun dalam kitab ini ia tidak menceritakan dengan terperinci sesuai dengan kadar dan juga tahap yang digunakan oleh Syekh Salim dalam mengarang Safinatul Najah ini. Sebab itu selepas daripada pengajian Safinatul Najah biasanya akan ditambahkan tingkatan pengajian itu dengan syarahnya. Kita cuma ambil dia punya asas sebagai fardu ain dan kita akan sama-sama untuk melihat perbincangannya dan kita akan cuba mempermudahkannya untuk sama-sama kita ambil manfaat. Katanya rahimahullahu ta'ala, faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawma ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu 5. Arkanul islami khamsatun. Yang pertamanya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertamanya ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua, wa iqamus salah, melaksanakan dan mendirikan sembahyang. Rukun yang ketiga, wa ita'uz zakah, iaitu mengeluarkan ataupun membayar zakat. Rukun yang keempat, wa saumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan rukun yang kelima ialah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, iaitu melakukan haji di Makkah, di tanah haram, bagi mereka yang memiliki kemampuan dan keupayaan untuk pergi ke sana untuk mengerjakan haji. Baik, rukun Islam yang 5 ini diambil daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sahih kedua-duanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibina atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa sawma ramadana. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya mendirikan sembahyang, yang ketiganya mengeluarkan zakat, yang keempatnya mengerjakan haji, yang kelimanya ialah berpuasa pada bulan Ramadan. Ini susunan yang disebutkan dalam hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita fahami dalam pengertian rukun Islam ini. Yang pertamanya, makna rukun. Apa itu rukun? Rukun di sini ada beberapa makna, ada beberapa pengertiannya. Ada rukun yang dengan makna sesuatu yang menjadi juzuk bagi perkara yang disebutkan. Tanpanya tidak akan terjadi perkara tersebut. Seperti mana kefahaman kita terhadap rukun iman. Rukun iman ialah juzuk bagi iman. Tanpa salah satu daripada 6 rukun iman, iman itu tidak akan menjadi iman yang sempurna. Dan tidak dikira seseorang itu sebagai beriman seandainya dia menafikan dan mengingkarkan salah satu daripada 6 rukun tersebut. Contohnya seperti mana dia tidak beriman dengan hari akhirat, salah satu daripada rukun iman yang ke-6. Maka seseorang yang menafikan ataupun yang mengingkari kewujudan hari akhirat, maka dia tidak dikira sebagai orang yang beriman, walaupun dia beriman dengan sepenuhnya, dengan seyakinnya 5 rukun yang tinggal. Maka itu satu makna rukun. Adapun rukun Islam, makna rukun pada pengertian rukun Islam ini sedikit berbeza. Rukun dalam pengertian rukun Islam ialah komponen-komponen terbesarnya, komponen-komponen terpentingnya, juzuk-juzuk yang paling penting, dengan makna ia merupakan perkara-perkara yang paling utama dalam pengertian Islam seseorang. Tidak bermaksud sekiranya tidak dilakukan salah satu daripada rukun Islam ini menyebabkan seseorang itu bukan Muslim. Tidak, dia bukan dengan makna yang sebegitu. Dia berbeza sedikit dengan makna rukun iman yang kita sebutkan tadi. Rukun Islam dengan maksud perkara-perkara penting di dalam agama Islam. Nabi SAW meletakkan 5 perkara penting di dalam pengertian Islam seseorang.
dengan benda yang perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Bila kita fahaminya berdasarkan kepada tafsiran alim ulama kita, ada beberapa faedah yang kita dapat ambil dengan kefahaman terhadap rukun-rukun Islam yang 5 ni. Faedah yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran daripada Nabi SAW meletakkan sebagai hubungan kita dengan Allah sebagai tingkatan yang paling utama. Sebab itu tidak diletakkan dalam rukun Islam perkara-perkara yang tidak termasuk dalam bahagian ibadah. Kerana ibadah ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keislaman seseorang ialah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala pada tangga yang tertinggi. Maka setiap satu daripada rukun Islam ini menunjuk ataupun menyebutkan tentang ibadah-ibadah yang utama dalam Islam. Ini faedah yang pertama. Barulah bila mana seseorang itu sempurna dan juga elok hubungan dengan Allah, maka dia akan mempengaruhi hubungannya dengan perkara-perkara yang lain. Elok hubungannya dengan Allah akan menjadikan dia elok hubungannya sesama hamba, dan seterusnya. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh alim ulama dalam mentafsirkan hadis dan juga pengertian rukun Islam ini ialah rukun Islam yang 5 ini salah satu daripada simbol bagi kehidupan secara keseluruhan. Melihat kepada makna yang lebih besar. Satunya, bila kita lihat kepada rukun yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Dia merupakan amalan lisan, juga amalan hati. Amalan lisan yang dizahirkan ataupun yang diterjemahkan daripada keyakinan hati. Maka dia kembali kepada bahagian i'tiqad, iaitu pegangan dalam diri seseorang yang disuarakan sebagai syahadah, yang disuarakan sebagai penyaksiannya. Maka ini satu. Kemudian kita lihat rukun yang kedua, iaitu mengerjakan solat. Solat seperti mana yang dimaklumkan ialah ibadah yang dilakukan oleh badan. Maka setiap ibadah yang dilakukan oleh badan, maka dimasukkan ataupun termasuk dalam pembahagian solat. Apa-apa saja ibadah yang dilakukan oleh badan. Kita membuang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kotoran ataupun perkara-perkara yang menghalang jalan, maka dia diwakili oleh solat. Kita melakukan kebaikan dengan membersihkan rumah dan sebagainya, perbuatan badan, perbuatan anggota fizikal zahir, maka dia diwakili oleh solat dalam kehidupan kita. Rukun yang ketiga ialah puasa. Puasa ialah ibadah yang dengan makna meninggalkan perkara yang dilarang. Melihat kepada makna puasa, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkannya pada masa yang tertentu daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Maka setiap perbuatan kita yang berbentuk tinggal, menjauhkan diri daripada larangan Allah dan sebagainya, diwakili oleh solat dalam rukun yang 5 ini. Setiap perbuatan kita yang berbentuk meninggalkan dan juga menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diwakili dan juga diletakkan dalam rukun Islam, iaitu mengerjakan berpuasa di bulan Ramadan. Rukun yang seterusnya ialah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ialah ibadah yang bangsa harta, ibadah yang dilakukan dengan harta. Maka setiap kebaikan, setiap perkara yang kita lakukan dengan mengeluarkan harta diwakili maknanya oleh zakat. Kita bersedekah, kita memberi kebaikan kepada orang, kita meminjamkan sesuatu kepada orang dengan tujuan kebaikan dan sebagainya, maka dia diwakili oleh zakat yang merupakan rukun Islam. Dan sekian yang terakhirnya ialah mengerjakan haji. Mengerjakan haji seperti mana yang disebutkan oleh alim ulama kita ialah ibadah yang menggabungkan antara fizikal, ibadah badan, dan juga harta, iaitu ibadah yang memerlukan kepada belanja dan nafkah. Maka setiap perbuatan kita yang memerlukan kita mengerjakannya secara lahiriah dengan fizikal dan tenaga, dan juga menggunakan harta, maka dia diwakili oleh makna haji dalam rukun Islam. Maka bila kita menilainya daripada sudut mereka sebagai wakil bagi makna yang lebih besar, syahadahnya mewakili
amalan hati yang diterjemahkan oleh lisan. Sembahyang mewakili ibadah-ibadah ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan zahir fizikal. Puasa mewakili perbuatan-perbuatan yang tidak kita lakukan kerana ia merupakan larangan daripada Allah. Kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang menjadi tegahan Allah Subhanahu wa taala. Zakat ialah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menggunakan harta, dan haji mewakili perkara-perkara yang kita lakukan menggunakan tenaga dan juga harta benda. Maka dia merangkumi keseluruhan perbuatan kita dan juga kehidupan. Maka meletakkan 5 rukun ini sebagai rukun Islam sesuai dengan ajaran Nabi SAW secara tak langsungnya meletakkan seluruh kehidupan kita dalam makna menjunjung dan juga melaksanakan Islam dalam hidup. Ini antara faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada konsep rukun Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekiranya kita dapat melakukannya dan juga menghayatinya dengan makna yang sebegini, maka kita akan dapat meletakkan kehidupan secara 100% untuk Islam dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makna ini dapat difahami oleh kita dan dapat diamalkan oleh semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita mengamalkan Islam secara keseluruhan dan juga melaksanakan rukun-rukun Islam yang disebutkan dalam hadis, dan juga keluarga-keluarganya yang diwakili oleh rukun-rukun Islam ini dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ra'atil atyar tashdu bi layalil mawlidi wa